Hari ni saya nak cerita pasal pengalaman saya bersalin dekat my YouTube channel. Ni ramai yang tanya saya macam mana saya bersalin dekat pantai, siapa yang jaga semua kan. So macam mana pengalaman aku. Okey, seterusnya aku nak cerita tentang kita yang aku bersalin tu. Assalamualaikum and hi guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa tekan like and subscribe. Saya nak share pengalaman saya bersalin di Korea Selatan dan cara berpantai di Korea Selatan. Pertama sekali, saya sangat bersyukur sebab urusan berpantai di Korea Selatan dimudahkan semua. Terlebih dahulu, saya bersalin di Mirai Jecheon, iaitu di daerah Chuncheongbuk-do. Hospital yang saya bersalin tu hospital swasta, bukan kerajaan. Dan kalau swasta, diorang akan sediakan satu bilik untuk satu pasien. Kalau kerajaan, mereka banyak katil. Saya bersalin pada musim salji pada 27 November 2020 pada pukul 5.25 pagi. Alhamdulillah selamat bersalinkan anak perempuan. Dan memerlukan banyak kos dari segi pakaian anak sebab swaddle tu untuk balut bayi kan. So kena banyak sebab cuaca yang sejuk memerlukan pakaian yang tebal. Kalau bersalin secara normal di Korea, akan diwarded 3 hari 2 malam. Dan kalau secara operate, secara session ni, dia 7 hari 6 malam diwarded. Tapi mengikut kesihatan ibu dan bayi. Kalau contoh masih tidak stabil, so mereka akan diwardkan lama lagi. Di Korea ni amat mementingkan kesihatan ibu dan bayi. Selepas saya bersalinkan anak saya, nurse tu, seingat saya, dia tukarkan pakaian saya dan memakaikan saya tuala wanita. Dan terus dia angkat saya menggunakan kerusi roda. Lepas tu mereka menolak saya ke bilik yang dikhaskan untuk saya. Mereka akan cek tekanan darah saya. Diorang dari semasa ke semasa, diorang akan cek buang air besar, buang air kecil. So, diorang akan pentingkan kesihatan ibu dulu, barulah boleh jaga anak. Baby ada khas bilik disediakan, iaitu nursery room. So, bilik tu nurse akan jaga semua bayi-bayi. Mereka berada dalam tube kaca. Dia diletakkan dalam tube kaca. So, setiap masa akan dipantau oleh nurse yang bertugas. Sebelum ni, aku pernah dengar pengalaman kawan-kawan aku ada yang mencecah sampai 3 juta won. Kos yang dikenakan oleh kepada warga asing ni, dia mengikut daerah. Selalunya, tempat tumpuan, harga kos tersebut jadi kurang. Tapi kalau di sesetengah tempat yang tidak mempunyai tumpuan warga asing, harga tersebut akan menjadi mahal. Belum aku jumpa hospital yang aku bersalin tu, ada 2 hospital yang telah aku pergi. Aku tukar hospital yang aku bersalin tu sebab
kos pembayaran untuk bersalin secara normal sebanyak 3 juta won, iaitu sebanyak RM10,000 Malaysia. So, amat tinggi bagi aku dan suami. So, kami terpaksa tukar ke Hospital Mirai tu. Alhamdulillah, kosnya sebanyak 2 juta won tapi dapat dikurangkan kepada 1.8 juta won. Sebab sebelum tu aku pernah banyak kali check up dekat situ. So, dia cut kos pembayaran tersebut. Masa aku dalam ward tu, 3 hari 2 malam, mereka menyediakan makanan pagi, tengah hari, petang dan malam. Mereka menyediakan makanan yang berkhasiat. Menu utama diorang adalah sup seaweed. Korang tahu tak apa kelebihan sup seaweed ni? Sebenarnya banyak sangat kelebihan dia, tapi jarang dekat Malaysia kita guna sup seaweed ni. So, aku dekat sini dapat ilmu yang baru, iaitu kalau ibu yang baru lepas bersalin, mereka wajib makan sup seaweed ni sebab khasiat dia dapat menambah susu ibu untuk menyusu bayi dan juga merawat dalaman ibu tersebut. Sepanjang aku berada di ward, mereka ada juga bagi rawatan sea bath. Sea bath ni dia macam kalau dekat Malaysia kita cuci dengan air garam. Kalau sea bath ni dia macam satu mesin, macam mangkuk tandas tu, diorang dah set dalam setengah jam atau berapa minit untuk kita akan duduk macam tu. So diorang akan cucilah kita punya jahitan untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman atau bakteria. Diorang juga ada sediakan UV ray. Aku pun tak pasti panggil apa, tapi dia macam letak satu alat tu untuk aku kena kaki berkangkang lah kan. So dia akan letak macam tu, macam keringkan luka jahitan tu lah. Dekat hospital tu juga menyediakan rawatan cuci rambut dan masaj kepala untuk ibu-ibu. Dari segi berpantang pula, di Korea ni ada khas yang dipanggil postpartum care. Tapi kalau di Malaysia, kita panggil berpantang. Kalau tempat kita Malaysia 44 hari, tapi di Korea dia lebih kurang. Selalunya orang Korea ni, tapi tak semualah, diorang akan pergi ke postpartum care selama 1 atau 2 minggu, di mana diorang di situ akan dijaga sepenuhnya. Contoh, makan dan minum diorang disediakan dan mereka akan dimasaj, dan bayi akan dijaga oleh nurse tersebut lah. Tapi disebabkan kos pembayaran sangat mahal, so aku hanya berpantang di rumah, dijaga oleh suami aku sendiri. Seorang sahabat aku seorang lagi yang banyak mengajar aku tentang penjagaan bayi. Kalau ikutkan orang Korea berpantang, ada persamaan dia dengan berpantang secara Melayu, tradisional Melayu, di mana mereka lebih pentingkan ibu itu berada dalam keadaan suhu yang suam, panas. Mereka tak dibenarkan diminum air sejuk atau kaki terdedah dengan udara sejuk. Mereka akan pakai stokin sama dengan tradisional Melayu, di mana kita selalu kena pakai stokin sebab takut nanti masuk angin. So sama dengan di Korea, mereka sangatlah menjaga suhu persekitaran untuk ibu yang lepas bersalin. Dari segi vaksin bayi pula, anak aku, setiap bulan kita orang akan pergi satu hospital kerajaan ni. Alhamdulillah, hospital ni
owner rumah yang sekarang aku sewa dekat apartment ni. So owner apartment ni lah yang tolong kita orang. Dia daftarkan nama aku dekat hospital ni. Tiada bayaran sebab tu hospital kerajaan. Tapi kalau foreigner, sebenarnya kalau pergi swasta, vaksin bayi sangatlah mahal kos dia. Around, kalau satu injection around 100,000 won. Bersamaan dengan RM700 Malaysia lah. Satu injection ya. Selepas lahir tu, diorang bagi hepatitis B dos pertama dulu. BCG seminggu selepas kelahiran dia. Dekat Korea ni, kalau vaksin baby, diorang akan bagi free di klinik kerajaan diorang. Nurse yang menjaga aku dekat hospital sangatlah menjaga aku seperti mana seorang ibu menjaga seorang anak. So, aku sangat bersyukur sebab walaupun aku jauh daripada family, tapi aku dapat kenal orang-orang yang baik dan orang-orang yang mengambil berat tentang aku. So, terima kasih sebab korang sudi dengar pengalaman aku bersalin di Korea. Bye-bye.